Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala ilma lana illa ma 'allamtana. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kita My Pusaka di Forum Jumaat edisi ke-8 minggu ni. Alhamdulillah kita dah 8 kali kita biasa bersiaran dengan Forum Jumaat. Dah banyak info, dah banyak ilmu yang kita kongsi, yang kita share bersama dengan anda semua, insyaAllah. Dan hari ini kita sekali lagi kita bawakan sesi Forum Jumaat pada pagi ini, dan dengan topik-topik yang berbeza pada kali ini. Kalau kita masih ingat lagi kepada yang pernah bersama dengan My Pusaka di Forum Jumaat sebelum ni, kita pernah bawakan topik faraid, tentang berkenaan faraid, dan kita juga pernah bawakan topik berkenaan dengan urus pusaka, berkenaan dengan perancangan pewarisan, dan insya-Allah pada minggu ni kita nak bawakan topik berkenaan dengan perancangan legasi. Itu yang kita nak tahu tu. Apa yang bila kita cakap berkenaan dengan perancangan legasi ni, apa maksudnya perancangan legasi tu? Itu kita nak tahu sebentar lagi. Betul ke apa beza perancangan legasi dengan perancangan pewarisan, ataupun adakah ianya satu benda yang sama saja? Sekejap lagi insya-Allah kita akan tahu, dan kita akan bersama sekejap lagi dengan ahli panel kita. Dan kita nak akan bincangkan topik ni dengan lebih lanjut lagi lah, insya-Allah. Okey, pada minggu ni kita akan bincangkan tentang topik forum Jumaat kita berkenaan dengan manfaat harta 3 generasi. Bila kita kata manfaat harta 3 generasi tu, apa yang kita maksudkan, dan bagaimana caranya nak buat perancangan harta tu yang boleh dimanfaatkan sampai 3 generasi. Itu yang kita nak tahulah hari ini. Dan insyaAllah hari ini kita akan bersama dengan ahli panel kita, Tuan Baharudin. Kalau sebelum ni kita bersama dengan Tuan Kamarul, minggu ni kita bawakan orang lain pula, kita bawakan Tuan Baharudin. So, okay, dah pukul 11. Saya nak jemput Tuan Baharudin lah bersama dengan kita hari ni. Silakan Tuan Bahar. Okay, Tuan Bahar. Okay. Assalamualaikum. Sihat, Tuan? Alhamdulillah sihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, clear dengar suara saya? Alhamdulillah clear. Okay, baik. Saya kenalkan diri sikit lah, Tuan Bahar. Ahli panel kita hari ini, Tuan Baharudin, merupakan pengarah pengarah pembangunan perniagaan My Pusaka. Sebelum ni pun kita dah pernah bawa Tuan Baharudin bersama dengan kita, seorang yang banyak pengalaman dalam bidang perancangan harta, pengurusan pusaka, merupakan salah seorang kita punya kaunselor di My Pusaka. Tak banyak berjumpa dengan waris-waris kat luar sana, menguruskan pusaka semua, dan juga orang yang salah seorang trainer yang penting di My Pusaka, yang mendidik anak-anak buah beliau di My Pusaka ni, bagaimana kaedah perancangan legasi yang betul, yang baik, yang tepat. InsyaAllah, dan salah seorang guru saya yang saya sangat hormati. Terima kasih Tuan Bahar bersama dengan kita hari ini. Sama-sama. Okey. Tuan Bahar, hari ini kita nak bincang berkenaan topik kita, manfaat harta 3 generasi. Sebelum ni kita duk sebut perancangan pewarisan, perancangan legasi, kita buat hibah, kita buat wasiat. Tapi hari ni kita nak bincang perancangan kita ni yang boleh buat manfaat sampai 3 generasi. So orang kata apa, berkenaan dengan perancangan legasi kita sebutkan. So hari ni itu topik kita nak bincangkan. Kita nak minta Tuan Bahar tegangkanlah bagaimana kaedahnya, apa sebenarnya perancangan legasi, lepas tu bagaimana kaedahnya, apa caranya, siapa yang boleh buat, bagaimana nak buat, tu semua tu lah Tuan Bahar kongsikan. So Tuan Bahar, rasanya kita boleh terus pergi kepada soalan pertama kita kot hari ni. Boleh Okey. Boleh. Okey, baik. Tuan, first kali hari ni kita, macam saya cakap tadi, kita bincang berkenaan topik perancangan legasi. So
biasanya kita duk dengar orang sebut perancangan pewarisan, buat hibah, buat wasiat semua tu. Tapi adakah perancangan, bila kita cakap pula perancangan legasi ni, adakah perancangan legasi dengan perancangan warisan ni, pewarisan tu adalah benda yang sama ataupun dia berbeza sebenarnya? Bila kita cakap perancangan legasi ni dia satu yang lain, dia berbeza. So minta tuan terangkan sikit lah, orang kata apa antara dua ni, perancangan pewarisan tu apa, perancangan legasi tu apa, dan apa perbezaan antara dua ni. Silakan Tuan Bahar. Terima kasih Saini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ni ya. Salam Jumaat kepada semua penonton forum Jumaat ni. Jadi apa bezanya perancangan pewarisan dengan perancangan legasi ni? Sebenarnya perancangan legasi adalah sebahagian daripada perancangan pewarisan, tapi selalunya kita dengar orang sebut perancangan harta, ya. Sama je ya, dengan perancangan pewarisan. Tapi jarang kita dengar orang sebut perancangan legasi. Kalau ada yang sebut pun yang dimasukkan sama je, perancangan harta ataupun perancangan pewarisan ya. Perancangan harta atau pewarisan ni maksudnya kita nak merancang hasrat kita untuk meninggalkan harta kita kepada siapa saja, sama ada kepada pasangan kita, suami atau isteri, kepada anak-anak kita dan juga mungkin badan kebajikan, surau, masjid sebagai saham akhirat kita. Okay. Biasanya perancangan pewarisan ini dibuat dengan melalui dokumen wasiat atau hibah saja, kan? Tapi apa beza dengan perancangan legasi? Perancangan legasi macam saya cakap ada sebenarnya juga perancangan pewarisan, tetapi maksudnya lebih dalam lagi. Kita nak merancang harta supaya harta kita tu dimanfaatkan secara berpanjangan. Bukan kepada setakat pasangan kita, anak-anak kita, tapi juga kepada cucu-cucuk kita yang mungkin boleh lahir lagi masa kita buat dokumen tu. Ya? Dan bila kita dah meninggal pun, mereka pun belum lahir lagi. Macam mana tu? Jadi, bahasa mudahnya, kalau perancangan harta tadi pewarisan tu, dia macam single level aje lah. Single level, ya, maksudnya kepada generasi pertama, tapi perancangan legasi multi level, maksudnya berlapis-lapis, boleh sampai ke cucu dan cicit kita, ya. Okey, itu dia. Satu lagi, kedua adalah tujuan kita meninggalkan buat perancangan legasi ni, sebenarnya kita nak meninggalkan legasi lah. Meninggalkan legasi, meninggalkan nama yang disebut-sebut. Disebut-sebut bukan setakat anak kita, hingga cucu cicit kita. Dan didoakan. Kita bukan dapat doa daripada anak yang saleh kita, tapi juga oleh cucu cicit kita sendiri. Dengan generasi kedua, ketiga yang tak pernah jumpa kita masih hidup pun. Ya. Dan lebih baik sekali rancangan legasi ni kalau boleh memberi kesan kepada masyarakat. Mana kita membuat perancangan legasi untuk manfaatkan harta kita kepada masyarakat di luar sana sekali. Dan berzaman-zaman kalau boleh lah. Ya. Okey. Itu dia perbezaannya. Maknanya perancangan harta hanya single level je ataupun generasi pertama, tetapi legasi ni maksudnya meninggalkan legasi harta dimanfaatkan berpanjangan hingga beberapa generasi, hingga 3 generasi. Itu dia beza dia. Okey. Okay, baik. Terima kasih Tuan Bahar. Itu perbezaan dia. Orang kata apa? Kalau kata kita buat perancangan pewarisan, kita, macam contoh hibah semua tu, dia hanya macam kita bagi kepada yang masih ada dengan kita lah. Isteri kita, anak-anak kita. Tapi bila perancangan legasi ni kita boleh buat sampai anak cucu macam Tuan Bahar cakap tadi. Dia jauh lagi kita boleh inilah, dan lagi orang cakap boleh lagi besar skop dia, perancangan tu yang kita boleh buatkan. Okay, terima kasih Tuan Bahar. Soalan pertama. Selesai soalan pertama. Okey. Tapi sebelum saya nak teruskan dengan soalan kedua, kepada yang bersama dengan kita pada hari ini, yang menonton, yang mungkin ada yang setia dengan kita setiap minggu bersama dengan kita, saya nak ucapkan terima kasih.
Dan kepada yang baru bersama dengan kita, forum Jumaat ni adalah forum yang kita adakan secara mingguan, insya-Allah. Setiap hari Jumaat pada pukul 11 pagi kita berkongsi berkenaan dengan perancangan berkenaan dengan topik-topik berkenaan dengan perancangan pewarisan, berkenaan dengan perancangan legasi ni, berkenaan dengan urus pusaka, dengan isu-isu semasa yang mungkin kita boleh kupaskan dan kita nak share ilmu kepada orang ramai kat luar sana. Dan saya minta kepada yang bersama dengan kita hari ini, saya minta share, minta like, dan kalau ada sebarang persoalan boleh tinggalkan di ruangan komen, dan insya-Allah kalau ada masa di akhir sesi kita hari ini kita akan cuba jawab. Kalau tak ada pun kita akan jawab personal kepada itulah, insya-Allah, kepada orang yang bertanya. Tapi saya sangat minta kepada yang bersama kita hari ini share ramai supaya sesiapa saja yang mungkin tak sempat nak bersama kita pada hari ini, ataupun mungkin kita ada rakan-rakan yang berminat nak tahu berkenaan dengan ni, ataupun orang yang kita rasa perlu untuk ada perancangan sendiri tapi mungkin tak tahu kat mana nak mencarinya, tak tahu macam mana nak buatnya, share sesi kita pada hari ini kepada mereka-mereka di luar sana. Semoga mereka dapat manfaat daripada apa yang kita akan kongsikan, insya-Allah. Okey. Baik, Tuan Bahar. Soalan seterusnya daripada saya, Tuan Bahar. Tuan dah ceritakan tentang perbezaan lah. Kita dah nampak perbezaan antara perancangan legasi dan perancangan pewarisan itu sendiri. Dia ada Tuan cakap beza dia memang ketara lah. Satu untuk orang kata lebih kepada objektif kita. Objektif kita nak yang macam mana, kita boleh pilih apa yang kita nak buat lah. Tapi kita dah tahu perbezaan dia. Tapi apa kelebihan dia? Kalau macam contoh, kata kita buat perancangan legasi ni, apa kelebihan yang kita dapat berbanding dengan perancangan pewarisan? Ataupun tak ada perbezaan, ataupun perbezaan dia sangat ketara ke, apa ke yang mungkin membuatkan kita kalau kita mampu, kita boleh, kita pilih yang salah satu yang mana terbaik, ataupun ikut kesesuaian ke macam mana, kita nak tahulah. So yang kata kuncinya kita nak tahu kelebihan antara dua jenis perancangan ni, Tuan Bahar. Silakan Tuan Bahar, minta share sikit. Okey, terima kasih. Seperti yang kita sebutkan tadi, ya, salah satu kelebihan merancang legasi ni adalah kita boleh rancang harta kita agar dapat dimanfaatkan sehingga 3 generasi. Walaupun cucu atau cintik kita belum lahir lagi. Dan masa tu kita dah meninggalkan dunia ni. Okey. Contohnya lah, kalau kita nak rancang harta kita melalui dokumen hibah saja, kita tak boleh hibahkan harta kita kepada cucu atau cicit kita yang belum lahir lagi masa tu kan. Itu masalah dia. Tapi kalau kita buat rancang legasi dengan instrumen yang betul, kita boleh pastikan cucu atau cicit kita yang belum lahir tu pun boleh menerima manfaat daripada harta kita tu. Dengan kadar pengagihan dan masa yang kita boleh tentukan sekarang ni. Hebat kan? Itu pertama. Kedua, kita boleh rancang legasi kita jika kita ada harta yang banyak untuk dimanfaatkan secara berpanjangan. Iaitu tidak dihabiskan segera oleh generasi pertama tanpa meninggalkan apa-apa kepada generasi yang seterusnya. Bayangkanlah kita ada wang simpanan 10 juta ringgit lah. Memang banyak lah. Kalau kita rancang harta kita melalui dokumen hibah saja kepada generasi pertama kita tadi, agak-agaknya berapa lama mereka mampu habiskan? Rasanya tak lama kan? Mungkin kita ada tinggalkan pesanan lah, agar wang tersebut digunakan untuk sara hidup mungkin sebanyak RM10,000 sebulan. So maknanya patutnya wang tersebut boleh digunakan sehingga kalau kita kirakan daripada 10 juta tu boleh sampai lebih 83 tahun. Tapi hakikatnya agak-agak sampai tak 10 tahun tu. Agak-agak sampai ke 80 tahun tu. 10 tahun pun dah habis kan? Jadi segala penat lelah kita mengumpul harta tu semua hidup dihabiskan tak sampai 10 tahun pun. Dah hasrat kita nak tinggalkan kepada generasi seterusnya pun tak sampai walaupun kita telah buat pesanan. Jadi sebab ramai waris-waris yang seterusnya tak dapat manfaat harta ni. Okey, ketiga, kita juga boleh rancang harta
legasi kita agar wang yang kita tinggalkan tu ya tidak berkurang, malah bertambah nilai, meningkat setiap tahun. Kita boleh rancangkan supaya wang tadi yang kita tinggalkan dilaburkan semula untuk dapat pulangan tahunan ataupun dividen. Bagus kan? Kita juga boleh rancang agar wang asal yang kita tinggalkan tu tidak diusik. Tidak diusik. Hanya wang hasil pulangan pelaburan yang dividen tadi saja yang diagihkan kepada waris kita mengikut kadar dan juga masa yang kita tetapkan. Bagus kan? Bayangkan kita ada tinggalkan wang RM1 juta dan dilaburkan dan dapat pulangan katalah 10% tahun. Maknanya ada pulangan RM100,000 setahun ataupun lebih daripada RM8,000 sebulan. Maknanya wang asal tadi RM1 juta tadi tetap kekal, tak berkurangan. Malah bertambah setiap tahun RM100,000 setahun. Kan? Kalau 10 tahun dah bertambah jadi berapa tu? RM1.2 juta. Kan? Jadi daripada 1 juta asal jadi RM2.2 juta dan seterusnya tanpa henti. Bagus kan? Itu dia. Itulah kelebihannya kalau kita merancang legasinya. Okey? Okey, baik. Baik Tuan Bahar, terima kasih Tuan Bahar. Tu ada 3 kelebihan dalam orang kata apa merancang legasi berbanding merancang pewarisan. Dia bukan apa yang saya faham daripada Tuan Bahar cakapkan tadi, kita bukan nak mengatakan yang perancangan pewarisan tu tak bagus. Dia bagus. Tetapi perancangan legasi adalah lebih baik. Sebab apa macam Tuan Bahar cakap dia ada tiga kelebihan yang boleh boleh berpanjangan dia punya perancangan tu. Dia boleh bukan setakat berpanjangan, dia bertambah, boleh melabur semua tu. Dan kata apa, kita boleh bagi kepada orang yang tak ada lagi sebelum sekarang ni, kita dah boleh plan kalau nanti ada cucu kita nak buat macam mana semua, ada cara, ada kaedah dia yang kita boleh buat melalui perancangan legasi. Itu sesuatu yang sangat saya rasa sangat bagus, sangat baiklah untuk orang yang mungkin mampu untuk buatkan. Okay Tuan Bahar, tadi saya ada tangkap lah apa yang Tuan Bahar cakap. Kalau orang yang beraset besar, di semasa hidup dia ada aset besar, macam Tuan Bahar cakap tadi, orang yang ada simpanan tunai mungkin sampai 10 juta. So dia nak tinggalkan orang kata apa, kalau dibuat perancangan pewarisan, kita katakanlah dibuat hibah ataupun dibuat pesanan kepada ahli waris dia, mungkin 10 juta tu kalau ditinggalkan pun 3-4 tahun habislah. Kalau ni sebab tambah pula kalau dapat kalau ahli waris ni pandai guna duit, memang lagi cepatlah habis. Kalau tak pandai mungkin lama sikit. So orang kata apa, sekejap je lah habis, dia dapat habis. Dan mungkin aset yang ditinggalkan tu pun dari segi perancangannya hasrat kita yang buat perancangan tu tercapai. Kita nak bagi kepada orang yang kita nak bagi, kita nak bagi amount ikut distribution yang kita hasratkan, tetapi isu dia bukan dekat hasrat perancangan kita, tapi isu dia dari segi manfaat harta yang kita tinggalkan tu lah yang mungkin kurang baik sikit lah. Bukan kurang baik, dia tak dapat fully utilize lah dia punya maksimum manfaat yang kita boleh bagi, boleh gunakan daripada harta yang sebanyak itulah. Tapi melalui perancangan legasi kita boleh manfaatkan sebaik mungkin. Okey, tapi Tuan Bahar cakap tadi orang yang ada aset besar, yang ni sebab orang yang sangat bagus untuk buat perancangan legasi. Saya rasa betul Tuan Bahar? Betul. Okey, tapi bila kita cakap orang yang orang yang beraset besar ni bagus untuk buat rancangan legasi, apa yang Tuan Bahar maksudkan tu? Macam mana perancangan legasi, apa yang terbaik untuk dia buatkan? Macam mana dia nak buat tu? Boleh minta, mungkin Tuan Bahar boleh kongsikan sikit, ada apa-apa kaedah ke ataupun apa-apa solusi yang dia boleh guna pakai untuk orang yang beraset besar ataupun ada aset banyak yang dia akan tinggalkan kepada waris dia. Silakan Tuan Bahar. Terima kasih.
Okey, biasanya orang yang beresip besar ni dia tak tahu sangat, ramai yang tak tahu sangat mengenai perancangan legasi ni. Dia hanya tahu buat wasiat saja, ataupun buat dokumen hibah saja. Tapi kita dah terangkan tadi, dia punya implikasinya hanya kepada generasi pertama. Lepas tu tak dapat dipanjangkan kepada generasi seterusnya, kan? Untuk perancangan legasi ni kita boleh buat salah satunya melalui instrumen kita panggil private trust. Private trust. Dalam My Pusaka kita panggil My Trust Legasi Peribadi. Okey? Baik. Pertama, melalui instrumen legasi peribadi ni, kita boleh merancang legasi kita dengan melantik syarikat amanah. Itu dia. Kita melantik syarikat amanah ataupun kadang-kadang kita panggil syarikat trustee. Di My Pusaka kita gunakan khidmat RHB Trustee Berhad sebagai pemegang amanah ke atas harta kita. Maknanya bukan kita terus buat dokumen hibah atau wasiat untuk tinggalkan keluarga kita, tetapi pertama kita melantik syarikat amanah seperti RHB Trustee untuk memegang harta kita. Itu pertama. Kita lantik syarikat trustee untuk pegang harta kita, termasuklah kita punya wang simpanan atau pelaburan, ataupun hal tanah ataupun saham syarikat kita sendiri. Okey, kedua, kita boleh berikan arahan yang terperinci tentang kaedah pentadbiran harta tu dan juga kaedah kadar pengagihan harta kita mengikut apa sahaja hasrat kita, asalkan tidak menyalahi undang-undang negara dan juga hukum syarak. Okey. Ketiga, tak semua orang layak, seperti kita cakap tadi, tak semua orang layak untuk buat legasi peribadi ini. Syarat wajibnya adalah kita mesti ada wang tunai yang banyak. Sama ada dalam bentuk simpanan atau pelaburan. Kalau di RHB Trustee, kita perlukan simpanan ataupun wang pelaburan sekurang-kurangnya ada RM500,000. Itu sebab kata bukan semua orang layak. Mesti RM500 yang boleh dipegang oleh syarikat trustee. Okey. Jadi perancangan legasi ni lebih kepada sesuai pada orang yang have lah sekarang ni sebut, kan. Golongan elit yang banyak wang simpanan pelaburan. Itu syarat wajib je. Mesti ada tunai yang banyak dalam bentuk simpanan ataupun pelaburan, melebihi RM500,000. Okey. Keempat, jika kita mampu dan layak, maknanya kita ada wang tunai tadi, kan, lebih RM500,000 tu. Okey. Sebenarnya pelancaran legasi peribadi ini adalah jauh lebih baik daripada perancangan pewarisan yang melalui wasiat hibah yang kita sebut tadi. Sebab apa? Sebab selepas kematian, waris tak perlu melalui apa-apa proses urus pusaka pun. Tak perlu mohon apa-apa, tak perlu pergi bicara, tak perlu dapatkan surat kuasa ataupun perintah pembahagian. Tak perlu dapatkan muafakat waris pun, tak payah bincang-bincang pun. Dan paling penting, tak perlu gaduh-gaduh, tak perlu rebut-rebut harta, kan? Dan tak perlu masa muka, tak putus silaturahim. Bagus, kan? Semuanya proses pengagihan harta kita selepas ketiadaan kita akan diuruskan oleh syarikat trustee mengikut seperti apa yang kita arahkan masa kita hidup tu. Okey? Baik. Dan keempat, legasi peribadi ini bukan hanya untuk perancangan pewarisan selepas kita mati aja. Kita boleh rancang pentadbiran dan pengagihan harta kita walaupun kita masih hidup lagi. Itu dia. Bukan hanya untuk masa meninggal, lepas meninggal, tapi masih hidup lagi. Mungkin masa tu, contohnya masa tu kita tak sedarkan diri, sama adanya koma, hilang akal, ataupun hilang diri, dicolek atau hilang di lautan atau mana-mana, dalam jangka masa yang panjang. Jadi masa tu kita mungkin perlukan wang untuk kita punya rawatan dan juga untuk uruskan diri kita dan juga keluarga kita, kan. Tapi semua tu kalau kita dah hilang ataupun dah tak sedar, semuanya terbekulah, kan. Okey. Jadi masa kita dalam keadaan begitu,
syarikat terasi boleh uruskan kewangan kita untuk rawatan kita, untuk sara hidup keluarga kita. Dan syarikat kita pun tak terhenti walaupun kita tak ada sebab syarikat terasi akan uruskan. Penting juga kan? Okay. Dan kelima, ini untuk orang berniaga pula. Orang berniaga pula disebabkan mungkin kelembatan ekonomi macam sekarang ni sebab PKP COVID-19 ni kan. Mungkin ada yang boleh sampai jatuh bankrupt kan, tutup kedai kata orang kan. Dan banyak hutang menyebabkan harta-harta pun mungkin dirampas. Betul kan? Jadi orang berniaga sebaik-baiknya kena buat perancangan legasi ni. Kena rancang dengan meletakkan harta-harta yang kritikal seperti rumah tempat tinggal sendiri ataupun wang simpanan dan atau saham syarikat sendiri dalam legasi peribadi ni. Legasi peribadi agar bila berlaku musibah seperti yang saya sebutkan tadi, pihak institusi tak boleh sentuh harta tersebut. Dan kewangan diri dan keluarga pun terpelihara kan. Faham Bukan kita nak elak hutang. Hutang masih perlu bayar. Okay, walaupun dapat tu kita tak ada duit pun kita mesti kena bayar hutang kan. Tapi kita nak pastikan kita masih ada lagi tempat tinggal dan juga wang yang cukup untuk membina bisnes kita semula. Hutang masih kena bayar tapi taklah sampai kena rampas semua harta kita dan kita terus bayar semua hutang tu kan. Kita boleh je bayar secara seorang ikut kemampuan kita masa tu. Itu lebih baik kan. Okay. Itu dia. Okay, baik. Terima kasih Tuan Bahar. Soalan tadi itu orang first kali tak semua orang lah. Kita senang kata tak semua orang, mungkin tak semua orang mampu untuk buat perancangan legasi dalam bentuk bukan saya kata tak semua orang mampu buat perancangan legasi, tak semua orang mampu buat perancangan legasi dalam bentuk legasi peribadi ataupun private trust. Sebab private trust dia memerlukan orang-orang yang ada aset yang tinggi, lebih-lebih lagi tunai yang tinggi, kena ada 500,000 dalam simpanan ataupun pelaburan. So mungkin tak ramai orang yang mampu, tapi saya percaya sebenarnya ramai. Ada ramai yang mampu dekat luar sana tapi mungkin tak tahu berkenaan dengan private trust ni, legasi peribadi ni, tak tahu, tak pernah dengar ataupun mungkin belum belum terdedah kepada ada satu perancangan yang namanya private trust yang mereka ni sebenarnya mampu untuk ambil lah. Tuan Bahar okey ke? Hilang daripada show Tuan Bahar. Tuan Bahar okey? Boleh dengar? Maaf, terputus tadi ada. Okay. Saya bagi. Saya risau sekejap lagi. Saya nak teruskan pun sekejap lagi takut salah pula saya cakap. So tadi berkenaan dengan kita cakap senang kata berkenaan dengan private trust, legasi peribadi. Okay. Itu peribadi. Lepas ni mungkin kita nak tanya Tuan Bahar lah untuk orang yang tak mampu pula, macam kita kata private trust ni orang yang mampu, orang 500,000 dalam simpanan kan. Saya ni 100,000 pun tak ada, macam mana nak buat kan. Tu boleh dengar je lah. Itu orang yang mampu. Tapi sekejap lagi mungkin kita nak tanya Tuan Bahar, ada tak cara orang yang macam saya ni lah yang kurang mampu untuk buat legasi peribadi. Tapi sebelum tu, sekali lagi kepada yang menonton bersama dengan kita hari ini, kalau ada soalan tinggalkan di ruangan komen. Kalau boleh komen, insyaAllah kalau ada masa kita akan cuba jawab soalan-soalan tu. Mungkin soalan yang berkaitan, mungkin ada soalan-soalan yang tak berkaitan dengan perancangan legasi hari ini, tapi berkaitan dengan perancangan pewarisan, hibah ke apa ke, nak tanya boleh, insyaAllah kita boleh jawab. Sebab jangan orang cakap sisihkan peluang, kita bersama dengan seorang yang hebat dalam bidang perancangan pewarisan hari ini. Kalau ada soalan terus tanya je, insyaAllah ada masa kita cuba jawab. Dan yang bersama dengan kita hari ini juga, saya rasa apa yang kita Tuan Bahar kongsikan pada hari ini adalah sangat-sangat bermanfaat kepada kita semua.
dan saya minta sangat untuk kita sama-sama kongsikan kepada orang ramai supaya ilmu yang kita nak sampaikan hari ini boleh disebarkan lagi lebih ramai kepada orang ramai kat luar sana yang mungkin tak tahu ataupun tahu tapi tak tahu kat mana tempatnya, ataupun dah tahu kat mana tempatnya tapi tak tahu kat mana nak mencari, cara nak mencarinya, supaya mereka sana kat luar sana terbuka mata, terbuka minda mereka untuk ada perancangan yang terbaik mengikut kesesuaian mereka. Sebab kita tak nak orang yang mampu untuk buat sesuatu yang baik dia ambil yang biasa-biasa. Kita setiap perancangan, bagi saya setiap perancangan tu ikut kesesuaian diri dia. Kalau dia mampu untuk buat sesuatu yang baik, kenapa dia buat yang biasa-biasa? Tapi kalau kita yang tak mampu untuk buat yang kita cakapkan ni, bagi kita yang perancangan yang mungkin pewarisan dah itu terbaik untuk kita. So dia bukan berdasarkan orang kata apa yang ni, tapi berdasarkan kemampuan kita dan keperluan kita sendiri, insyaAllah. So sekali lagi kongsikan kepada orang ramai kat luar sana, sama-sama dapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada yang dah kongsikan. Saya nak pergi kepada soalan seterusnya, Tuan Bahar. Tadi kita cakap tadi orang yang ada aset yang besar, dia terbaik untuk dia adalah dia buat private trust. Kalau dalam simpanan ada 500,000 lebih, 500,000 atau 80 bulan, ataupun dia ada dan juga dia ada mungkin ada aset-aset lain yang tinggi nilai dia, duit berjuta-juta, aset berjuta-juta. Itu yang the best yang dia boleh buat dari segi perancangan adalah perancangan legacy dalam bentuk private trust ataupun legacy peribadi. Tapi Tuan Bahar, orang yang tak mampu ataupun orang yang dia tak ada lagi, orang muda-muda macam saya lah, orang muda-muda Tuan Bahar lain. Saya orang muda ni tak sampai lagi lah simpanan sampai sebanyak tu. InsyaAllah apa tu akan datang insyaAllah. Tapi buat masa sekarang belum lagi sampai tahap tu. Tapi saya sendiri pun berminat Tuan Bahar nak ada juga perancangan legacy ni, sebab kita tahu perancangan legacy ni sangat-sangat bagus. Tapi saya berminat, tapi nak mencapai syarat orang kata yang ditetapkan untuk legacy peribadi tadi tu belum mampu lagi. So adakah orang yang macam saya ni ataupun mungkin ramai lagi kat luar sana yang sebaya dengan saya yang belum lagi ada simpanan sebanyak tu, apa yang kami boleh buat Tuan Bahar? Apa yang kaedah ataupun cara yang mungkin ada cara lain yang kita boleh buat perancangan legacy juga yang boleh kita manfaatkan Tuan Bahar? Mungkin Tuan Bahar boleh kongsikan. Silakan Tuan Bahar. Okey, betul tu. Biasanya kita memang tak banyak duit wang untuk tinggalkan kepada pasangan ataupun anak kita. Ini kan pula nak tinggalkan kepada cucu-cucit, lagilah tak ada kan. Jadi untuk orang yang biasa-biasa ni lah, macam kita ni, masih boleh buat perancangan legasi yang hebat juga, ya. Tapi melalui kita panggil legasi takaful trust, ataupun di MyPusaka kita panggil My Trust Takaful. Ya. Seperti kita maklumkan, takaful ni adalah instrumen kewangan yang paling hebat. Sebab apa? Dengan hanya pelaburan yang beberapa ratus ringgit sahaja sebulan, kita boleh dapat pulangan sehingga beratus-ratus ribu ringgit. Malah mungkin hingga berjuta ringgit. Mana ada skim pelaburan yang boleh kasih kita yang kita baru labur beberapa ratus ringgit saja, bulan depan kita dah boleh dapat berjuta-juta ringgit. Ya, hebat kan? Skim cepat kaya pun tak boleh lawan. Hanya skim takaful saja yang boleh memberikan pulangan sehebat itu. Tapi syaratnya kita kena matilah dulu. Barulah dapat. Itu yang tak best kan? Kita tak dapat sebab kita tak dapat merasai keuntungan tersebut. Sebab kita dah mati. Betul ke? Orang selalu cakap duit tak boleh bawa mati. Literally betul lah tu, ya. Sebenarnya kita boleh bawa duit kita mati. Kita bawa duit tapi bukan dalam bentuk mata wang, tetapi dalam bentuk pahala saham akhirat. Contohnya selalu kita pergi solat Jumaat hari ni kan, paling hebat pun kita mampu sedekah kat masjid tu berapa ringgit? 10 ringgit saja kan. Kalau kita sedekah setiap minggu, setahun baru 520 ringgit.
Kalau 10 tahun, RM5,002. Kalau kita boleh hidup 100 tahun pun, baru RM52,000. Betul tak? Ya. Itu pun kalau kita sedekahkan RM10 seminggu sepanjang hidup kita. Dan itu pun kalau kita boleh hidup lebih 100 tahun. Kan? Kita tak sedekahkan semua duit kita tu sebab kita masih memerlukannya. Betul tak? Kan? Tapi bila kita dah mati, kita tak perlukan lagi. Kita boleh buat wasiat untuk sedekah semua wang kita. Tapi tak banyak mana pun yang kita ada kan. Jadi apa yang kita kena buat adalah pertama kita ambil polisi takaful hayat. Dan kedua kita rancang legasi kita melalui My Trust Takaful. Dan buat wasiat untuk sedekahkan wang pasan takaful tersebut sebanyak mungkin untuk saham akhirat kita. Mudah kan? Okay. Walaupun hakikatnya kita tak banyak wang simpanan, kita boleh rancang legasi kita untuk bina saham akhirat kita yang sangat besar nilainya. Dan kita rancang rancang kewangan untuk sara hidup keluarga kita yang tersayang, yang kita tinggalkan secara terurus dan berpanjangan. Okey. Banyak lagi manfaat yang kita boleh perolehi daripada perancangan legasi melalui My Trust Takaful ni. Tak cukup masa kita nak bincang kat sini lah. Kalau nak tahu lanjut boleh kata boleh berhubung dengan peruning-peruning kami lah. Okey. Baik. Maksudnya orang yang macam saya ni Tuan Bahar bolehlah ada kaedahnya kita buat melalui kita mungkin tak mampu menggunakan kaedah perancangan legasi melalui private trust ataupun legasi peribadi, tapi kita buat melalui takaful trust. Sebab saya percaya mungkin ni orang perundi-perundi takaful kat luar sana pun mungkin akan setuju dengan saya, orang yang lebih muda sekarang ni untuk dia dapatkan perlindungan yang bernilai tinggi, perlindungan takaful hayat bernilai tinggi adalah sangat-sangat harga dia sangat rendah lah nak berbanding dengan orang yang mungkin lebih berumur. Saya rasa ini adalah orang perlindungan takaful tinggi yang mungkin akan setuju dengan saya berkenaan dengan hal ni lah. Dan saya pun kita pun banyak kita bertemu dengan perundi-perundi takaful kat luar sana yang mereka sendiri pun ramai yang berkongsi mengatakan yang untuk orang golongan yang muda ni sangat-sangat mudah untuk dapatkan perlindungan hayat yang bernilai lebih RM500,000. Nak berbanding dengan dia punya mudah tu kita maksudkan dari segi kos yang kita kena tanggung lah, kita kena bayar tu. Itu orang yang kurang berkemampuan untuk ada legasi peribadi macam saya. Tapi saya percaya melalui kaedah My Trust Takaful ni, dia membuka jalan, membuka peluang kepada golongan-golongan yang mungkin macam saya yang tak mampu untuk ada juga legasi peribadi dalam bentuk takaful trust lah. Dan saya juga percaya ramai juga di kalangan golongan-golongan yang seusia saya yang mungkin awal 30-an mungkin belum ada aset yang cukup untuk adakan legasi peribadi, tapi ada perlindungan takaful yang mencukupi untuk buat takaful trust, My Trust ataupun My Trust Takaful ni lah. Saya percaya itu ramai yang kat luar sana ada. Okey, terima kasih Tuan Bahar untuk berkongsi hari ini sedikit berkenaan dengan perancangan legasi. Hari ini kita tak nak kupas banyak, mungkin insya-Allah next topik kita akan bincangkan berkenaan dengan macam mana pula orang yang ada perniagaan, apa yang boleh dia wujudkan dari segi perancangan legasi untuk cover untuk atau backup atau untuk dia punya perancangan lah dari segi dia punya perniagaan. Itu mungkin forum Jumaat berikutnya kita akan bincang berkenaan dengan itu pula. Tapi pada hari ni kita dah bincangkan tadi berkenaan dengan dua solusi asas dalam perancangan legasi
yang boleh dimanfaatkan, boleh diadakan oleh kita semua kat luar sana. Sama ada satu perancangan legacy peribadi, private trust, ataupun kita boleh ada my trust takaful atau takaful trust. Itu ikut kesesuaian siapa yang layak, siapa yang mampu boleh adakan. Saya ada sebelum saya nak pergi ke last soalan lah Tuan Bahar, saya nak bertanya sikit. Kalau tadi Tuan Bahar cakap tadi takaful untuk private trust, dia punya ni singkat punya soalan lah. Dia punya sekurang-kurangnya dia ada private trust untuk sekurang-kurangnya dia kena ada 500,000 dia punya simpanan dia lah ataupun pelaburan dia. Kalau yang takaful trust tadi tu pula, dia kena ada, adakah dia kena ada 500,000 kat atas juga, dan adakah takaful tu mestilah takaful hayat saja ke ataupun takaful yang macam mana Tuan Bahar? Boleh Tuan Bahar kongsikan sikit je? Boleh. Okey, untuk nak buat my trust takaful tadi, ya, syarat wajibnya mesti ada polisi life, ataupun takaful hayat yang berjumlah sama juga lebih daripada RM500,000. Ya, dia tak semestinya dalam satu polisi, tapi dia boleh beberapa polisi campurkan. Mungkin ni RM100,000, RM200,000, jumlahnya semua kurang-kurangnya RM500,000 dah boleh buat. Okay. Dan satu cara keduanya adalah yang apa kata orang pure life, bukannya yang ada medical card di dalam tu. Dan sebab apa? Kalau ada medical card, dia ada masalah sikit. Bukan tak boleh, tapi masalah. Kerana bila kita sakit nanti, masa kita buat takaful, maksudnya kita seolah dah pindah milik kita punya polisi tu kepada syarikat trustee. Jadi kalau kita nak masuk hospital, syarikat takaful kena menghubungi polisi owner, di mana masa tu adalah syarikat trustee. Jadi kalau berlaku masa cuti ataupun weekend kan, syarikat trustee ni dia tutup lah kan, dia bercuti atau bulan malam. Jadi kita nak masuk hospital segera. Jadi tak boleh dia orang tak dapat menghubungi syarikat trustee ni. Itu sebabnya masalah. Jadi syarikat trustee tak nak ambil tanggungjawab masalah ni. Jadi syaratkan hanya polisi takaful yang tak ada medical card dalam tu, yang ada life saja ataupun dengan critical illness, PA semua tak ada masalah. Bukan PA, bukan PA saja, life mesti ada life dan PA. Okay, ataupun live dengan critical illness itu boleh. Tapi kalau live dengan medical card, itu tak boleh buat. Selalu pun orang kalau ambil medical card ni pun live dia sikit je kan, tak sampai RM100,000, kadang RM20,000-RM30,000 je live dia kan. Jadi kalau tak ada, senang aja pergi jumpa perundi takaful, tambah atau belilah yang baru kan. Okey. Baik, itu je. Okey, baik. So maksudnya kena live takaful lah. Ya, dan dia tak kisah berapa polisi yang ada, tapi bila dicampur-campurkan melebihi RM500,000. Okey, so kepada orang ramai kat luar sana yang mungkin, menarik ni takaful trust ni, betul, ataupun diri sendiri rasa macam dah ada takaful trust sendiri, dah ada takaful life sendiri. So nak buat, berminat nak buat. So, boleh hubungi perunding-perunding mapusaka dekat luar sana, berjumpa dengan mereka, tanya berkenaan dengan ni, insya-Allah berkenaan dengan takaful trust ni, ataupun ada yang mampu untuk adakan private trust sendiri, dah ada dia punya planning hasrat pewarisan tu nak buat macam mana, perancangannya macam mana, ataupun tak tahu macam mana nak buat. Dah ada asetnya ada, tapi tak tahu macam mana planning yang terbaik yang boleh dibuat. Jumpa dengan kita punya perunding-perunding mapusaka di luar sana, ada ramai perunding mapusaka di luar sana. Berjumpa dengan mereka, tanya berkenaan perancangan legasi ni kepada mereka, insya-Allah mereka akan mampu bagi tahu solusi terbaik yang boleh dibuat, perancangan terbaik yang boleh dibuat, dan apa manfaat yang terbaik yang boleh dapat daripada perancangan-perancangan yang kita nak buat. Okey. Coba akhir sekali lah. Kita dah bincang sedikit berkenaan dengan perancangan legasi hari ini, iaitu private trust ataupun legasi peribadi dan takaful trust.
saya nak minta Tuan Bahar mungkin bagi kata-kata akhir lah. Sedikit nasihat kepada mereka-mereka di luar sana yang mungkin mampu untuk ada legasi peribadi ataupun yang belum mampu untuk ada legasi peribadi tapi berminat nak buat dengan Takaful Trust. Mungkin ada sedikit nasihat apa yang mereka perlu buat ataupun apa yang mereka perlu mula untuk pastikan mereka ada perancangan ni dan kenapa mereka perlu. Silakan Tuan Bahar. Okay, terima kasih. Okey, pertama untuk yang banyak harta tu ya. Jangan hanya puas hati dah buat wasiat saja. Ya. Jangan hanya puas hati dah buat hibah saja. Ya, sebab bila wasiat dan hibah tu, ya bila kita meninggal dunia masih ada proses urus pusaka yang perlu dilalui oleh waris-waris. Ya. Dan kalau ada tentangan akan berlaku pergaduhan. Betul tak? Jadi kita mampu untuk buat perancangan yang lebih baik. Jadi mengapa kita buat perancangan yang biasa-biasa untuk orang biasa itu, wasiat ataupun hibah tu sebenarnya untuk orang yang biasa-biasa saja. Ya, tapi kalau kita mampu dan kita layak, ya, lebih baik harta yang kritikal yang mungkin akan jadi rebutan ataupun harta yang banyak terlalu besar nilainya, ya, yang akan tak akan dimanfaatkan perancangan, kita buatlah rancang legasi ni melalui private trust ataupun my trust, legasi peribadi tadi, ya. Itu nasihat saya. Okey, satu lagi kita banyak harta, rugilah kalau kita tak rancang legasi kita, ya. Sebab apa? Kalau kita rancang legasi kita, bukan saja harta itu akan manfaat perancangan, kita akan dapat doa daripada anak-anak kita, doa daripada cucu-cucu kita, doa daripada cicit-cicit kita, doa daripada masyarakat semua kan. Jadi banyak kes yang berlaku adalah bila tak merancang dengan betul, hanya merancang wasiat saja atau merancang hibah, tapi bila kita meninggal masih berlaku rebutan, masih berlaku pergaduhan, bermasa muka sebagainya, ya. Waris-waris tak memberi kerjasama. Jadi kita sendiri yang akan terseksa kat sana, betul tak? Dan harta kita tak dapat kita manfaat sebaik-baiknya. Macam mana manfaat sebaiknya bukan setakat macam mana waris-waris kita nak manfaatkan, tetapi juga bagaimana kita boleh manfaatkan untuk diri kita sebagai saham akhirat yang berpanjangan, bukan setakat sekali saja macam tu. Okey, itu nasihat untuk yang orang yang ada harta yang banyak lah. Okey, dan kepada yang biasa-biasa, orang yang tak banyak harta pula, masih boleh buat lagi legasi prodi macam kita cakap melalui my trust Takaful tadi, ya. Kadang-kadang kita memberi alasan kepada diri kita sendiri sebab tak banyak harta kan, tak banyak harta jadi tak dapatlah nak bersedekah banyak, betul tak? Ya, nak tinggalkan harta kepada keluarga pun tak banyak. Tapi ada beberapa perkara yang kita kena faham adalah walaupun kita orang biasa-biasa, kita nombor satu ada tanggungjawab ke atas waris-waris kita, meninggalkan mereka dalam keadaan tidak meminta-minta, ya. Dan juga kita juga boleh merancang supaya walaupun kita tak banyak duit, boleh merancang supaya bila kita meninggal nanti, kita ada satu saham akhirat yang sangat-sangat besar. Boleh bayangkan tak? Kalau kita ada 1 juta, 2 juta, kan? Kita boleh bina masjid, kan? Boleh bina surau ke, boleh banyak benda. Kata orang amal kebajikan, boleh gunakan duit tu. Betul tak? Tapi selalu kita fikirkan sebab kita tak ada wang. Tapi dalam hati kita berkata, kita nak saham akhirat yang besar. Okey. Ramai juga orang kata, RM1 sedekah yang ikhlas adalah berbaloi. Berbaloi pula lebih baik daripada 1 juta sedekah yang tak ikhlas. Betul kan? Memang betul. Tetapi 1 juta sedekah yang ikhlas adalah jauh lebih baik daripada RM1 sedekah yang ikhlas. Kita tak pernah fikir macam tu. Jadi
Kita pun tahu dari sejarah sahabat-sahabat Nabi, semuanya kalau boleh nak sedekahkan semua harta mereka ke jalan Allah. Nabi yang tak kasih kan. Tapi maknanya apa? Walaupun dijamin syurga pun dia orang nak sedekah. Sebab apa? Bila bercakap pasal sedekah pahala sama akhirat, mengapa kita kena sedekah banyak-banyak? Sebab untuk dapat ganjaran yang lebih baik. Di akhirat nanti kita nak ganjaran syurga, tetapi syurga ni banyak level dia. Ada yang biasa-biasa, ada yang luar biasa. Jadi dan itu kekal. Mana kalau kita ada peluang tu, tentulah kalau boleh kita nak dapat yang luar biasa itulah, yang terbaik, betul tak? Tapi alasan kita tak mampu nak sedekah sekarang. Tapi sebenarnya kita mampu. Mampu apa? Mampu beli takaful. Melabur dalam takaful untuk saham akhirat kita. Kita bayar 100, 200, mungkin 500 ringgit sebulan ke. The moment kita meninggal, dah ada mungkin 1 juta, 2 juta yang kita boleh gunakan untuk sara hidup keluarga kita berjangan, untuk manfaat yang 3 generasi contohnya, dan juga untuk diri kita sendiri sebagai saham akhirat yang berpanjangan. Itu nasihat saya lah. Okay, right. Okay, baik. Terima kasih Tuan Maha. Perkongsian kita hari ini, nasihat yang Tuan Maha dah sampaikan. Sebenarnya bila kita bercakap berkenaan dengan perancangan legasi, mungkin ada orang yang tahu sedikit berkenaan dengan perancangan legasi ni, dia akan nampak yang perancangan legasi ni bila kita nak buat private trust, nak buat trust punya perancangan ni, dia dianggap sebagai sesuatu yang bernilai sangat tinggi, bernilai besar. Mungkin orang akan cakap yang saya tak mampu, saya tak ada harta sebanyak tu nak buat. Tapi sebenarnya ada kaedah dia, ada caranya yang boleh digunakan kalau kita nak, dan ada orang kata caranya yang kita boleh gunakan kalau kita belum mampu tapi kita nak juga ada perancangan legasi kita sendiri, kita nak buat saham akhirat kita sendiri, kita nak pastikan ahli waris kita dapat manfaat harta yang kita tinggalkan berpanjangan, bukan setakat dapat habis macam tu je. Dan mungkin ada orang yang buat masa sekarang dia belum mampu lagi untuk ni, tapi nak juga ada perancangan sendiri. Kita tak mengatakan perancangan pewarisan itu tak bagus. Perancangan pewarisan adalah bagus, tetapi mengikut keperluan, mengikut kehendak, mengikut kemampuan kita sendiri. Mungkin kalau bagi setengah orang, perancangan pewarisan dalam bentuk wasiat dan bentuk hibah adalah sangat-sangat baik dah, sangat-sangat cukup untuk diri dia, untuk keluarga dia, untuk waris-waris dia. Dan ada setengah orang yang perancangan pewarisan kita sendiri sebagai orang yang berada dalam bidang ni, sebagai seorang yang bagi nasihat kepada orang berkenaan perancangan pewarisan, kita tahu yang apa yang bakal ditinggalkan tak cukup dengan perancangan pewarisan saja. So sebenarnya macam kita katalah, tepuk dada, tanyalah poket dia ada banyak mana aset kita. Sebab kita senang kata macam ni lah umpamaan dia. Orang yang ada 100 juta simpanan takkan sama dia punya perancangan dengan orang yang ada 1 juta perancangan. Lain perbezaannya. Itu yang kita nak masukkan. Bukan bermaksud perancangan yang macam ni kurang baik, perancangan yang ini sangat baik. Tak, dia mengikut keperluan masing-masing. So, apa yang kami cuba sampaikan adalah perancangan legasi adalah sangat baik, dan perancangan legasi bukan hanya untuk setengah golongan saja. Kita yang mungkin tak ada aset yang banyak boleh adakan dengan cara yang betul. So kena tahu cara yang betul, boleh adakan. So apa yang saya nak bagi tahu, Tuan Bahar dah bagi nasihat, dah bagi pandangan lah kepada semua orang untuk bertindak. So kepada yang berada kat luar sana, kami di Mayusaka insya-Allah boleh membantu kepada semua yang memerlukan apa-apa jenis perancangan nak buat pengurusan pusaka pun, kami boleh membantu. Boleh jumpa perunding-perunding kami di luar sana, minta penerangan, minta bantuan daripada mereka. InsyaAllah mereka akan bantu, dan insyaAllah kami di Mayusaka akan cuba bantu anda untuk ada perancangan anda yang terbaik untuk diri anda, mengikut keperluan anda semua. Itu. Dan sebelum saya
tamatkan sesi kita pada hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih Tuan Baharudin sebab sudi luangkan masa bersama dengan kita hari ini berkongsi tip berkenaan dengan perancangan legasi. Terima kasih banyak Tuan. Sama-sama. Okey, baik. Apa tu, kepada yang menonton sesi kita pada hari ini apa tu di Facebook kita mypustaka.info, boleh apa tu teruskan share kepada orang ramai, dan kita akan apa tu ada sesi ni akan ada je di apa tu mypustaka.info ni akan disimpan di situ. Boleh ulang-ulang tengok ataupun boleh teruskan share kepada orang ramai kat luar sana yang nak tengok. Dan juga kepada mereka-mereka yang baru bersama dengan mypustaka di forum jemaat, mungkin terlepas apa tu forum-forum sebelum ni, banyak dah yang kita kongsi, banyak ilmu yang kita dah bagi, dan banyak juga orang yang dah dapat manfaat daripada perkongsian kita. Boleh pergi ke YouTube kita mypustaka official, di YouTube www.youtube.com/mypustaka official. Boleh tengok kita dah ada kita letakkan semua forum jemaat kita di situ. Boleh tengok dan boleh juga share, ajak kawan-kawan semua tengok dan bersama-sama kongsi manfaat. Dan sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang bersama dengan kita hari ini, mereka yang kongsi kepada orang ramai, yang share, yang like. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong mypustaka, dan insyaAllah kami akan cuba bawakan sesi-sesi forum Jumaat, dan kita akan cuba bawakan perkongsian ilmu yang lebih baik untuk anda semua, insyaAllah. Okay. Sekali lagi terima kasih Tuan Bahar bersama kita hari ini. Saya rasa setakat itu saja forum kita pada hari ini. So kepada yang bersama dengan kita hari ini, tanya diri sendiri apa yang terbaik yang boleh anda lakukan untuk diri anda, untuk waris-waris anda. Apa perancangan yang terbaik yang anda boleh adakan, dan jumpa dengan kami di mypustaka. Boleh jumpa penerangan kami dan tanya apa yang terbaik untuk anda lakukan. So terima kasih bersama dengan kami hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.